Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, siri yang ke-466 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi daripada kitab Al-Adhkar, sebuah kitab yang merupakan karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga ada ibrah, ada pengajaran, ada sesuatu zikir dan amalan yang kita boleh ambil daripada perkongsian yang kita lakukan setiap petang. Sebelum itu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan muslimah, terima kasih. Ica Caca, waalaikumsalam warahmatullah. Aziza Muhammad Salji, Gojo, ahlan Siti Aminah, dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Di FB ahlan Ummi Zayahadi, Didi, Marwani Ahmad, Ana Sukaimi, Farida Abu Bakar, Safia Sapian, Norisa Wan Hasan, Faifarus Ashman, Galip Spirit, kemudian Zimah Don, Kamizah, Zalilah Haji Ahmad, kemudian Zianab binti Husinab binti Chalimah, Kak Langsu, Norisa Wan Hasan, Rosni Kasa, kemudian ahlan Nur Aisyah, Zakia Muhammad Nin, Mazia Yusuf, Galip Spirit, Arif Taib, Faridah Abu Bakar, Zainun Hadi, Rohaya Mustafa, Zaharani Ani, Azizah Abdul Aziz, Yaya Lia, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Serina Abdul Rahman, Nurizita Arifin, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita telah tiba pada muka surat 648. Muka surat 648 di mana menceritakan berkenaan tentang doa sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum daripada itu, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas bab yang berada pada muka surat 648. Imam Nawawi membawakan tajuk Babud dalili ala anna du'a al-muslimi yujabu bimatlubihi aw ghairihi wa annahu la yusta'jalu bil ijabah. Maka apakah terjemahan ini? Bab berkenaan tentang dalil. Maka boleh tambah dekat dalam tajuk yang sedia ada. Cuma ini tajuk daripada kitab bahasa Arab. Bab berkenaan tentang dalil bahawa sesungguhnya doa orang Islam sentiasa dikabulkan. Kena tambah di situ. Bab berkenaan dalil bahawa sesungguhnya doa orang Islam sentiasa dikabulkan. Bimatlubihi, sama ada seperti yang dia minta. Yang ni kena betulkan.
sama ada seperti yang dia minta, au ghairihi, atau dengan perkara lain. Apa maksud sama ada seperti yang dia minta? Contoh, kalaulah seseorang itu dia minta untuk, dia sedang sakit, dia minta untuk sihat, minta doa untuk sihat, tetapi pada waktu itu dia tak sihat-sihat, Allah tetap uji dia dengan sakit dan sehingga membawa kepada kematian dia. Maka bagaimana kata doa diterima? Maka nanti kita akan baca bahawa kadangkala seseorang itu berdoa, maka akan diperkenankan, akan dikabulkan, sama ada dengan perkara yang dia minta sihat, dapat sihat, minta kereta, dapat kereta, minta anak, dapat anak, minta pada waktu itu harta, dapat harta, minta kerja, dapat kerja, minta apa dapat. Itu salah satu cara doa. Yang kedua adalah au ghairihi, atau dengan perkara yang lain. Maksudnya pada waktu itu dia minta A tetapi Allah bagi B, ataupun dia minta A tapi Allah jadikan dalam pertukaran sebagai pahala untuk hari akhirat, yang mana kadang-kadang Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Maka kata Imam Nawawi, dalil yang menerangkan bahawa sesungguhnya doa seorang Islam sentiasa dikabulkan, sentiasa, sama ada dengan apa yang dia minta atau dengan perkara yang lain, dengan syarat wa annahu la yusta'jalu bil ijabah, dengan syarat dia tidak tergesa-gesa ataupun tergopoh-gapah. Itu syarat dia. Kalaulah dia tergesa-gesa dan tergopoh-gapah, maka pada waktu itu Allah tidak menerima doanya. Dan kita akan belajar nanti apakah maksud tergesa-gesa, apakah maksud tergopoh-gapah. Lalu yang itu kena tambah, yang itu tak ada dalam tajuk. Wa annahu la yusta'jilu bil ijabah, dengan syarat dia tidak tergopoh-gapah, dia tidak tergesa-gesa. Maka Imam Nawawi membawakan dalil daripada Al-Quran bahawa setiap doa Allah kabulkan. Firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 186. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Firman Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai tentang aku, firman Allah, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Maka apa firman Allah pada perkataan berikut, muka surat baru 649, aku sentiasa perkenankan permintaan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, menjadi dalil apapun yang kita minta Allah perkenankan, kecuali pada waktu itu jika kita tak ikut syarat, kita tak jaga pemakanan yang halal, maka itu kita tak belajar, kita tak tergopoh-gapah. Kalau tergopoh-gapah, maka Allah tidak kabul dan terima. Maka firman Allah, aku sentiasa perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi la'allahum yarshudun, orang-orang yang beroleh petunjuk. Dan pada ayat ini pun kita nampak bahawa bila Allah sebut Allah akan perkenankan doa, Allah sebut dua perkara. Falyastajibuli, bila kita berdoa, kita pun patut pada waktu itu menyahut perintah Allah. Falyastajibuli, bila Allah sebut ujibu da'watad da'i idza da'an, aku sentiasa menyambut permohonan orang yang meminta, maka pada waktu itu Allah sebut pada perkataan berikut falyastajibuli, kita pun kena hendaklah pada waktu itu kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pun mestilah pada waktu itu ikut perintah Allah. Falyastajibuli. Lalu antara doa yang mustajab adalah doa di mana kita melakukan ketaatan kepada Allah.
Dan yang kedua, wal yu'minu bi. Ketika mana kita berdoa, kita mesti beriman, kita mesti percaya kepada Allah. Itu yang kadang-kadang Allah tidak terima. Kita berdoa tetapi kita tak percaya Allah perkenankan. Kita berdoa tetapi pada waktu itu iman dan kepercayaan kita tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini firman Allah, selepas Allah berjanji yang Allah akan kabulkan permintaan hamba-Nya, Allah berfirman falyastajibu li. Maka hendaklah pada waktu itu taat perintah Allah. Wal yu'minu, dan hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua surah Ghafir ayat yang ke-60 pun sama. Ada menerangkan pada waktu itu firman Allah bahawa minta Allah pasti akan perkenankan. Firman Allah surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini dalil. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Allah perkenankan. Tapi dalam doa tak boleh ada apa? Yang dalam ayat Al-Baqarah 186 Allah sebut mesti falyastajibu li, taat perintah Allah. Itu antara cara Allah perkenankan doa. Yang kedua, wal yu'minu mi, mesti ada iman dan percaya. Ayat ini menerangkan pula antara doa-doa yang Allah terima, apakah dia? Doa orang yang tidak sombong. Sebab itu Allah sebut pada perkataan berikutnya, innal ladzina yastakbiru, sesungguhnya orang-orang yang sombong. Yastakbirun, orang yang sombong. Daripada apa? An ibadati, daripada beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dekat dunia sombong, nanti bila masuk dalam neraka akan dihinakan. Maka ini antara sifat-sifat yang tak boleh ada dalam berdoa, iaitu tak boleh ada sombong dalam berdoa. Maka tak boleh pada waktu itu minta dalam nada sombong. Ya Allah, kalau nak bagi, bagi. Tak nak bagi, tak apa. Seolah-olah kita tidak memerlukan pemberian Allah. Ataupun pada waktu itu sombong dalam keadaan, ya Allah, aku dah minta ni, bila nak bagi? Maka itu bukan juga sikap seorang hamba. Maka yang ketiga, antara sifat yang tak patut ada dalam berdoa adalah sombong. Lalu sebab itu bila Allah berfirman, aku akan kabulkan, minta ud'uni astajib lakum, aku akan perkenankan, Allah ingatkan, innal ladzina yastakbirun, orang yang sombong kelak akan masuk ke dalam neraka Allah dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, saya nampak ramai yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat, maka mohon untuk kongsi dan sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Riwayat yang ke-1198. Kita pun tinggal beberapa muka surat sahaja nak habis. Kita tinggal lebih kurang 21 muka surat. 20 muka surat. Nak habis buku ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat khatamkan, dapat habiskan insya-Allah. Maka riwayat 1198 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi daripada sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bid'awah." Sabda Nabi SAW, tidak ada seorang Islam pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa. Tak ada seorang pun yang berdoa, illa kecuali apa yang berlaku? Salah satu daripada tiga perkara. Tiga perkara. Maka yang salah satu daripada dua perkara. Dalam hadis ini dua. Nanti riwayat berikut yang ketiga. Maka apa yang berlaku kalau seseorang itu berdoa, dia pasti dapat salah satu daripada tiga perkara. Dalam hadis ni dua, dalam riwayat berikut yang ketiga. Maka dia apa dia akan dapat?
Sabda Nabi, tidaklah seseorang di atas muka bumi ini berdoa dengan sesuatu doa kecuali. Apa kecuali dia? Apa yang dia pasti dapat? Yang pertama, atahullahu iyyaha, Allah akan kabulkan doanya seperti yang dia minta. Pada waktu itu, apa yang dia minta, dia dapat. Dia minta sihat, dapat sihat. Dia minta anak, dapat anak. Dia minta ilmu, dapat ilmu. Dia minta jawatan, dapat jawatan. Minta kerja, dapat kerja. Minta akan bahagia, dapat bahagia. Minta itu dapat, minta ini dapat. Maka ini kategori yang pertama. Kategori yang pertama adalah pada waktu itu Allah bagi apa yang dia minta. Illa atahullahu iyyaha. Itu yang pertama. Okey. Kalaulah seseorang itu dia berdoa tetapi tak dapat. Dan dia memang jaga. Dia jaga pemakanan dia, tidak ambil yang haram. Dia jaga, dia tak sombong. Dia buat perintah Allah. Dia percaya dan beriman sebenar-benarnya kepada Allah. Maka bagaimana? Sabda Nabi SAW, atau. Bererti ada kategori yang kedua, cara Allah kabulkan doa. Bagaimanakah kategori yang kedua? Sabda Nabi SAW, sarafa anhu minas su'i mithlaha. Sabda Nabi SAW, dipalingkan daripadanya berdasarkan doanya pada waktu itu keburukan. Dia sepatutnya dapat keburukan, tapi kerana dia banyak berdoa, dialihkan keburukan. Dia minta kereta baru, tapi tak dapat kereta baru. Namun sepatutnya kereta yang sekarang ni accident, contohnya, alaiyazubillah, tetapi tak accident sebab dia banyak berdoa. Dia minta rumah baru, tetapi tak dapat rumah baru buat masa itu. Tapi disebabkan dia banyak berdoa, rumah dia yang sekarang ini mungkin pada waktu itu diuji dengan kebakaran ataupun dimasuk orang yang sepatutnya dalam takdir, tetapi tidak berlaku kerana pada waktu itu dia adalah orang yang banyak berdoa. Ataupun pada waktu itu dia minta anak lagi, tetapi tak dapat. Maka pada waktu itu, Allah mungkin pada waktu itu gantikan dengan musibah yang sepatutnya menimpanya dalam suratan takdir, tetapi musibah tersebut dialihkan hanya disebabkan dia berdoa. Walaupun dia tak minta doa untuk dialihkan musibah, walaupun dia tak minta doa untuk dijauhkan daripada bencana dan malapetaka. Ini cara yang kedua Allah terima doa. Cara yang pertama apakah dia? Kita minta A, Allah bagi A. Cara yang kedua, kita minta A, tetapi Allah tak bagi A. Tapi Allah alihkan bencana dan musibah yang dalam suratan takdir sepatutnya menimpa kita, tetapi kerana dengan doa pada waktu itu kita dijauhkan. Tapi ada syarat dia. Lalu kita dah belajar dalam suratul Baqarah ayat 186, falyastajibuli, kena taat pada perintah Allah untuk doa dikabulkan. Waliyu'minu bi, kena percaya dan beriman kepada Allah, tak boleh ada keraguan kepada Allah. Yang ketiga, surah Ghafir ayat 60, iaitu tak boleh ada sombong. Orang yang ada sombong pada waktu itu doanya tak diterima. Dalam hadis ini ada lagi. Apa yang dalam hadis ini Nabi sebut? Perkara yang boleh menjadikan doa tak diterima. Sabda Nabi, malam yad'u bi'ithmin, selagi mana doanya bukan berkenaan tentang dosa. Bila doa berkenaan tentang dosa je, Allah tak terima. Kita doakan, ya Allah, aku nak binasakan orang tu, padahal orang tu tak buat salah apa. Dan dia pun bukanlah orang yang kena zalimi. Maka doa berkaitan dengan dosa tak diterima. Maka yang keempat adalah selagi mana doa tersebut bukan berkaitan dengan dosa. Tak boleh minta benda yang dosa, Allah tak perkenankan. Yang kelima, au qati'ati rahimin, selagi mana doanya bukan berkaitan dengan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalaulah dia minta untuk memutuskan hubungan kekeluargaan, maka pada waktu itu doanya tak diterima. Contoh dia diminta sesuatu, pada waktu itu, ya Allah,
bagi aku kerja ni ya Allah, supaya dengan kerja ni aku boleh tunjuk balik pada waktu itu dengan keluarga aku, dan aku boleh pada waktu itu kelak pada waktu itu sombong dengan mereka. Maka tak boleh. Kita minta sesuatu kerana nak buat dosa. Kita minta sesuatu ada kaitan nak memutuskan hubungan keluarga. Maka pada waktu itu Allah tidak terima. Maka 5. 3 daripada ayat, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang menghalang penerimaan doa. Tapi di sini yang keempat, doa berkaitan dengan dosa. Yang kelima, doa yang berkaitan dengan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka bila ada seorang sahabat dia dengar, pada waktu tu dia kata Allah pasti terima doa dan akan menjadi asbab pada waktu itu dialihkan musibah daripada dia. Maka ada seorang sahabat pada waktu itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, idzan nukthir, kalaulah begitu kami nak doa banyak-banyak. Kami nak doa banyak-banyak. Sebab sebenarnya Allah sentiasa terima doa. Allah sentiasa terima doa. Cumanya kadang-kala bila kita minta A tak dapat A, kita ingat Allah tak terima doa kita. Kadang-kala bila kita minta benda yang tertentu kita belum dapat, kita ingat Allah tak terima. Padahal kita lupa sepatutnya mungkin ada musibah yang sepatutnya menimpa kita, tapi tak menimpa kita dengan sebab kita orang yang banyak berdoa. Lalu Nabi SAW terangkan. Maka ada seorang sahabat pada waktu itu dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah begitu aku nak mendoa banyak-banyak wahai Rasulullah. Nah, idzan nukthir, sebab tak ada doa yang Allah tolak, maka apa ruginya aku nak doa banyak-banyak. Maka Nabi SAW bersabda, tak ada masalah. Khazanah Allah banyak, Allahu akthar, Allah akan lebih banyak memberi. Kalaulah kita rasa khazanah Allah akan habis dengan kita minta, maka sebenarnya tidak. Maka Allah punya khazanah lebih banyak, Allah akan lebih banyak memberi, sabda Nabi SAW. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Maka daripada hadis ini kita belajar ada 2 cara Allah terima doa. Allah bagi apa yang diminta. Yang kedua, Allah alihkan musibah disebabkan doa yang dia lakukan. Yang ketiga, apakah cara Allah terima doa? Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang sama cuma ada penambahan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam hadis Mustadrak Hakim ada penambahan. Apakah penambahan dia? Penambahan dia adalah cara yang ketiga Allah menerima doa. Apakah dia? Sabda Nabi SAW, "Aw yaddakhira lahu minal ajri mislaha." Ataupun Allah dengan orang yang berdoa, Allah tak bagi apa yang dia minta. Allah tak alihkan musibah yang sepatutnya menimpa dia, Allah tak alihkan. Tapi ada cara yang ketiga. Apakah cara yang ketiga? Au yaddakhira lahu minal ajri mislaha, disimpankan untuknya dalam bentuk pahala berdasarkan berapa banyak dia doa. Maka dia minta ni, ya Allah, tapi tak dapat. Musibah pun tak dialihkan, tapi sebenarnya menjadi pahala untuk dia, menjadi saham akhirat untuk dia, menjadi pada waktu itu mata wang akhirat untuk dia. Lalu kalau kita lihat dalam hadis, dunia ini manusia akan lupakan pada waktu itu segala kesulitan dia apabila melihat dan nampak akan nikmat syurga. Dalam hadis sabda Nabi SAW, dibawakan orang yang paling teruk keadaannya di dunia, penuh dengan ujian. Kalaulah dicelupkan seketika sahaja di dalam syurga, maka pada waktu itu dia akan lupa segala kesulitan dia. Sebab kesulitan yang sebenar adalah di alam sana. Kesenangan yang sebenar adalah di alam sana. Maka ada orang yang doanya banyak. Maka kadang-kala mungkin cara yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, iaitu dengan cara menjadi pahala berdasarkan doa yang dia buat. Lalu lagi banyak dia doa, lagi banyak pahala. Dia tak dapat apa yang dia minta di dunia, dia tak dialihkan musibah daripadanya di dunia, tetapi dia mendapat pahala sebagai ganti setiap doa yang dia buat.
Dan sebenarnya dalam sepotong riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, kalaulah manusia nampak doa yang diganti menjadi pahala pada hari akhirat, nescaya manusia akan berharap semua doanya di dunia agar Allah tak bagi, tetapi Allah ganti sebagai pahala. Sebab itu kehidupan yang sebenar. Itu adalah kesenangan yang sebenar. Itu adalah kekayaan yang sebenar, iaitu di hari akhirat kelak. Maka ini 3 cara. Lalu kalaulah kita tertanya-tanya bagaimana cara Allah menerima doa, dengan salah satu daripada 3 cara. Riwayat yang berikut menerangkan bahawa Allah sentiasa menerima doa selagi mana seseorang itu tidak tergopoh-gapah. Dan ini adalah yang ke-6. Apakah yang ke-6? Maka riwayat 1199 kata Imam Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, yustajabu li ahadikum, sentiasa dikabulkan bagi salah seorang daripada kalian doa-doa kalian. Allah pasti kabulkan. Allah Subhanahu wa taala pasti terima. Yustajab, Allah pasti terima. Ma lam ya'jal, selagi mana dia tidak terburu-buru, selagi mana tidak tergopoh-gapah. Maka ini adalah keadaan yang ke-6 yang tidak patut ada dalam doa. Maka dalam riwayat sebelum ini kita belajar tak boleh doa tentang dosa, Allah tak terima. Tak boleh doa berkaitan nak memutuskan hubungan keluarga, Allah tak terima. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, tidak boleh ada sombong, maka Allah tak terima doa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah ingatkan pada waktu itu mesti mentaati perintah Allah dan mesti beriman dan percaya kepada Allah untuk doa diterima. Dan pada hadis yang terakhir dalam bab ini, Nabi sebut Allah sentiasa terima doa selagi mana tidak tergopoh gapah. Lain tersangkut-sangkut. Okey, ahlan. Adakah masih tersangkut-sangkut di FB? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak pasti FB saya ni kenapa. Dia kerap tersangkut-sangkut. Di TikTok so far okey. Di TikTok tak ada yang kata sangkut-sangkut. Lalu di FB kerap tersangkut-sangkut. Tak pasti kenapa. Okey. Lalu kita habiskan hadis ni. Hadis ni nak habis. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Maka sabda Nabi, orang yang tergopoh-gapah pada waktu itu doanya tak diterima. Orang yang tergopoh-gapah doanya tak diterima. Apa maksud orang yang tergopoh-gapah? Maka Nabi terangkan, orang yang tergopoh-gapah adalah orang yang pada waktu itu dia berkata, qad da'autu falam yustajab li. Aku dah doa dah, tapi Allah tak terima-terima pun. Maka Allah takkan terima. Siapa dia nak kata begitu dengan Allah? Maka orang yang tergopoh-gapah maksud di sini adalah orang yang bila dia berdoa, dia kata falam yustajab li, Allah tak terima doa dia, maka memang Allah takkan terima doa dia. Dia hamba. Siapa dia pada waktu itu nak berkata begitu tentang Allah? Pada waktu itu nak mempertikaikan akan Allah, padahal kalaulah dia benar-benar faham cara Allah terima doa, nescaya seperti mana kata sahabat tadi, kami akan memperbanyakkan doa sebab tak rugi apa-apa. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah akan lebih banyak pemberian dia. Maka yang ke-6, doa yang pada waktu itu perlu dijaga adalah dijaga daripada sifat tergopoh-gapah. Orang yang tergopoh-gapah, maka pada waktu itu doanya tidak diterima. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan esok kita akan masuk pada bab yang terakhir. Kata Imam Nawawi, kitab yang terakhir, kitab yang ke-20, istighfar. Dan kita hanya tinggal lagi 20 muka surat sahaja untuk khatamkan kitab Al-Adhkar. Tahniah kepada sahabat-sahabat yang sentiasa bersama daripada awal tahun 2020. Mudah-mudahan kitab ini boleh menjadi rujukan kita bila kita perlukan sesuatu zikir, doa, amalan dan sesuatu perkara yang kita perlukan dalam kehidupan.
Jangan nanti bila khatam dah tak buka dah. Pada waktu itu ulang kaji, pada waktu itu buka. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.